Lepas tu daripada soalan ni kita dapat tahu dia punya period 24 hours. Lepas tu kita 6,400 pi kecil kuasa 2 R cube over GM. Lepas tu substitute nilai G, nilai M. Lepas tu T pun kita substitute. Lepas tu pindahkan 2 pi. Pindahkan punca kuasa 2. Lepas tu kira-kira lepas tu nanti dapat R. Okay, so kita nak cari R lah menggunakan formula period sebab you are given period kan. Okay. Next, thank you. Sketch a graph of gravitational field strength against R. Okay. So dia kata from daripada mana graf tu? Sakura. Surface of the earth. Kalau Betul lah. daripada surface kan? Macam ni madam. So ini tak payahlah yang ni. Kita nak dari surface saja. Ada pen saya je. So kalau dari surface, yang ni tak payah. Sebab kalau ini yang merah tu daripada center. So kalau surface graf kamu dari sini lah. Yang ni je. Ni je. Okay, so labelkan dia R, ni betul. Okay, faham. So fahamkan soalan tu dari mana ya. Okay, next, 5.2. Ada. So the radius and mass of planet Mars are 3,390 km and 6.2 times 10 to the power of 23 kilogram respectively. Calculate the acceleration due to gravity at the surface of the planet. So the formula for acceleration due to gravity at the surface of planet is Ag equals to Gm over R square. So dia dah bagi R and bagi M. So substitute. Ni R kecil ya, Sakura. Okay. Kalau R besar tu maksud dia radius of the earth. And then radius dia tukar kepada meter. So dengan the calculation akan dapat 3.73 ms negative 2. Okay. So dia dekat surface je ya. Okay, alright. Ini betul lah ni radius dia pakai R besar. Tapi formula asal R kecil. Macam dia masukkan tu tak apa, boleh. Square root GM over R. So dari sana kita boleh tahu yang V itu sebenarnya equal to R omega. Dan omega tu kita tahu sebenarnya 2 pi over T. Ini Endo buat yang mana? B1? 1 dengan 2 madam. Yang satu mana jawapannya? Madam tak nampak pun. Sebelah madam. Sebelah. Oh, okay. Okay, so dari omega tadi 2 pi over T kita ganti dalam equation tadi. So V equal to R times 2 pi over T. Dan kita tahu T itu equal to 2 pi R over V lepas kita ganti lepas kita pindahkan T pergi sebelah. So yang T equal to 2 pi R over V itu adalah second equation. So kita masukkan dalam equation kedua. So T equal to 2 pi R over square root GM over R. Then square root tu kita gantikan jadi kuasa 1 per 2. So boleh tengoklah dari sini yang R dekat bawah tu kita naikkan, so dia jadi negatif 1 per 2. Then kita masukkan semula equation yang dah jadi kuasa tu dalam equation yang tadi.
So dia jadi T sama dengan 2 pi R over G power of half M power of half and R power of negative half. Then yang R tadi tu kita naikkan lagi sebab dia negatif, so kita jadikan dia positif. So kita naikkan pergi atas. Then R, G dengan M dia jadi punca kuasa. So punca kuasa 1/2, dia jadi punca kuasa 2. Sekalikan. Kita dapat equation tension. So R cube tu. R cube tu endo tertinggal Yang lain okey. Okay. Bagus. Derive ni dia ada dalam objective learning. Jadi kamu kena tahulah in case kalau ada keluar soalan derive. Tapi sebenarnya soalan derive ni jarang sangatlah keluar Tak ada keluar rasanya. Kalau ada pun yang mudah-mudah saja. Jadi jangan risau sangat. Mana lagi Endong awak punya? Sebelah dia Yang sebelah tadi madam. Okay. Lima B2 Okey. Jadi kemudian nak kira apa? Sambung Endong? Okay. So soalan 5B2, calculate the distance from the center of the earth for a satellite to remain above the same location on the earth equator. The mass of earth is 6 times 10 power of 24 kilogram. So kita guna yang 5B2 ni dia related dengan 5B1, so kita guna equation tadi. T equal to 2 pi times square root R cube over GM. So kita tahu G dengan M tu dah ada. G tu universal gravitational constant dan M tu dah ada dalam soalan, dia bagi mass of the earth. So first kita pindah 2 pi lah pergi sebelah, then kita selesaikan yang dalam square root yang dekat bawah, then pindahkan square root tu pergi sebelah, then dapat yang bawah tu, then pindah pergi sebelah dan dapat R cube, then pindahkan punca kuasa 3 kat sebelah dan dapat R, which is distance satellite from the earth, center of the earth. Okay, bagus. Thank you Endo. Thank you. Nombor 6. Ada tak nombor 6, jawapan nombor 6 awak ada tu? Ada. Ni ya. Cik tulisan. Ustaz Aisyah betul dia besar-besar sikit Aisyah Okay, soalan nombor 6, dia minta the period of the moon orbiting Pluto is 4.8 days. The radius of the orbit is 4 times 10 to the power of 7 meter. Calculate the mass of Pluto. So kita pakai equation, sebab dia dah bagi period, T sama dengan 2 pi square root R cube over GM. So T dia 4.8 day maknanya 4.5 days kan. So convert into second. 4 days dengan 0.8 tu boleh convert into second. So dapatlah Macam mana kau convert into second Aisyah? 4 darab dengan 24 sebab satu hari ada 24 jam. And then kali dengan 60 untuk tukar ke minit. And then kali lagi dengan 60 untuk second. So sebenarnya bercampur lah ya. Right. So dia dapat T. Dia masukkan nilai yang M tu tak tahu lagi, so kita boleh selesaikan square root, square both side untuk hilangkan square root tu. Dia dapat M. So itu adalah mass of apa? Mass of Pluto Mass of Pluto. So konsep untuk gravitation ni tak semestinya apa hanya pada bumi saja
dia boleh kepada planet-planet lain. So kat sini kalau kamu tengok moon orbiting Pluto so ini moon of Pluto lah ya, bulan kepada Pluto okay. So, kita nak calculate mass of Pluto kat situ. Alright. Thank you Asha. Okay, soalan dia kata, the International Space Station is launched from the Earth and orbiting at an altitude of 350 km. The ISS has a weight of 4.22 times 10 power of 6 Newton when it is measured on the surface of the Earth. Given the mass and radius of the Earth is 6.0 times 10 power of 24 kg and 6.4 times 10 power of 6 meter respectively. Calculate the weight of ISS when in its orbit. So, saya guna formula Fg sama dengan G M1 M2 over R square. G dia constant, so kita masukkan 6.67 darab 10 kuasa negatif 11. Lepas tu M1 dia tu mass Earth 6.0 times 10 power of 24, and then dia kata mass of satellite tu 0.43 times 10 power of 6. Lepas tu over radius dia, saya tambahkan radius bumi dengan altitude yang dibagi tu 350 km tu. Saya tukar kepada meter. Sekejap Fika. Radius tu mass of apa? Mass of ISS je. Kenapa Fika buat 0.43 darab 10 kuasa 6 bukan 4.22 darab 10 kuasa 6 ke? Oh Allah, kenapa saya tak? Saya tulis lah medium. Sini betul kan? Ini adalah 4. Tak medium, betul-betul. Sebab kan dia nak mass, tapi kat situ kan weight. So saya bagikan dengan 9.81. The ISS has weight. Itu weight dia dekat mana tu? Internal launch from the Earth. Okay, itu weight dia dekat Earth ke ya? The International Space Station is on the Earth and orbiting an altitude of 350 meter. Okay, so that maksudnya kamu consider sebab dia kata launch from Earth kan. So masa tu kamu consider dia punya tarikan gravity dia 9.81. So you ambil mass dia ni lah ya. Okay. And it is measured on the surface of the Earth. So dia kata measured on the surface of the Earth ya. Kemudian given the mass and radius of Earth, calculate the weight of ISS when it's in orbit. So radius dia saya tambahkan radius of Earth dengan altitude dia. So ini awak cari apa ni? Awak dapat Fg untuk dia when it's orbit. Berapa nilai dia? 3.77? Dekat jawapan dia 3.78, tapi saya dapat 3.77. Sekejap ya. Tengok kat sini. Sebenarnya kan Fika cari AG dekat, bukan cari FG. Fika cari AG dekat, sebab FG ni adalah daya tarikan graviti antara ISS dengan bumi. Yang kita nak cari adalah weight of ISS when dia dekat atas tu. So kalau nak cari weight of ISS, formula dia ialah mass of ISS tu, mass ISS tu adalah 0.43 darab 10 kuasa 6 kali dengan AT dia.
Oh. So AG sama dengan apa formula AG? G M M apa? M besar. Jadi R square kan? Okay. So cuba kira dapat berapa AG dia? 6.6. So dia dapat jawapan dia sama tapi cara dia tu tak berapa betul lah. Mungkin kebetulan jawapan dia sama. Oh. Sebab FG tu adalah daya tarikan gravity between Earth dengan ISS. Yang kamu nak cari adalah weight of ISS. Weight of ISS adalah mass of the ISS tu kali dengan tarikan graviti bumi apabila dia berada on that radius. Memang jawapan dia sama, sangat mengelirukan. Darab 10 negatif 11. 11. Mungkin sebab nilai dia tak, nilai apa mass of bumi 6 darab 10 kuasa 24 bagi dengan R dia. So dia dapat berapa AG dia? Macam tingkat sini. Kita kira AG dapat berapa? R dia ambil radius Earth tambah altitude tu, madam? Sama. Sama. So weight ISS dekat surface mass ISS sama dengan Kita sure medium tapi saya dapat 8.76. 8.78. Saya tak sure. yang lain cuba kira Sama. berapa? 8 point 78. darab tak ada 8.78. So nilai dia kurang lah kan. Okay, so barulah kamu darab dengan kali dengan mass ISS tadi. Mass ISS tadi adalah 4.22 darab 10 kuasa 6 bagi 9.81. Mass dia dekat. Mass tak berubah. Weight dia berubah. So mass ISS dia betul ya? 0.43 darab 10 kuasa 6, betul? Dapat, madam. Dapat ya? So sekarang weight ISS 0.43 darab 10 kuasa 6 kali dengan 8.78. Dapat berapa? Sama jawapan dia. 3.78 darab 10 kuasa 6. Jawapan belakang? Sama. Amin. Sebelum tu dia dapat berapa? 3.77. Nampak tak? Saya kat situ ya. So you kena faham lah maksudnya. Okay. Okay, thank you, madam. Boleh?
Hmm. 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 Okay. Hmm. Mhm. Tak, sebab star ni dia consider tak besar. Jadi sebab tu kita tak payah nak kira radius. Sebab kalau yang besar macam planet, yes, kita kena consider radius. Sebab star ni macam kecil. Jadi walaupun kita include the radius, dia tak mempengaruhi calculation because the value of the radius very small. Hmm. Mhm. Kat star A maksudnya because of star B, star BC lah. Mass BC. So kau ambil mass apa ni? Kau ambil mass A kan? Jadi kena tukarlah mass BC. Sebab macam awak nak kira gravitational field strength at U because of siapa? Because of Earth. So yang mengenakan gravitational field strength tu siapa? Earth kan? So mass tu mass of Earth lah. Okay, so maksudnya kita kena pakai mass apa? Mass BC. So 1.43. So, jawapan yang awak buat ni betul ke salah? Okey, cuba kira guna mass of BC. 1.43. Dapat jawapan apa? Darab 10/9. Berapa? So jawapan bawah tu berapa? 105. Sekejap saya tengok jap. Sebab kalau kita guna F sama dengan G mass of Earth, mass of object over R square kan. So bila kita nak dapatkan AG sama dengan FG over mass of object tu. So, oh betul. Sebab kita akan FG over mass that object. Betul, sorry. Kenapa mass medium? Ha? Kenapa dia over M? Sebab F equal to MA. So kalau FG sama dengan konsep kita adalah F sama dengan MA. So kalau FG force because of gravitational sama dengan MAG kan. So tadi Davendran dah dapat FG dia kan. So sekarang dia nak cari gravitational field strength. Gravitational field strength sama dengan gravitational acceleration iaitu AG. So daripada formula ni AG sama dengan FG over M. Yeah? So M tu siapa? FG adalah G MA MBC over R square
bahagi pula dengan M. M tu adalah siapa? Kalau start A, MA lah. So, cancel. So, tadi Davendran dia dah dapat FG. So, terus saja masukkan nilai dia. Tapi M tu adalah MA because on start A. So, itu yang dia bahagi dengan MA ni. Faham? Ya? Okay. Okay. Nasha? 8B1 madam. Bisa tu, okay. Okay, sambung. Yang lagi satu madam, sebelah dia. Oh, sebelah dia. Altitude. Okay. Boleh Nasha? Okay, 8B dia minta an 1800 kg satellite is orbiting the Earth in circular path. The weight of the satellite while orbiting is half of its weight on Earth. So yang B1 dia nak altitude of the satellite. So saya buat weight 2 sama dengan 1/2 weight 1. So weight 2 tu MAG equals to 1/2 mg. So saya potong tinggal AG dengan 1/2 g. Nasha, ni dah terhilang waktu ni. Alright. Okay, sambung Nasha. Okay, lepas tu untuk formula AG sama dengan GM/R2 square equals to 1/2 G. So saya masukkan G tu 6.67 times 10 negative 11 darab dengan 6.0 times 2 10 24 over dengan R square. Lepas tu yang sebelah tu 1/2 darab dengan 9.81. Okay. Lepas tu dapat R2 sama dengan 9.03 times to 10 equal times to 10 power of 6 meter. Lepas tu dia nak height untuk satelit. So saya tolak R2 tolak R1. So saya dapat 2.63 times to 10 power of 6. Tolak R aja. R tu adalah radius of Earth ya. Okay. Okay, thank you Nasha. Lepas tu yang kedua tu dia nak speed of the satellite in the orbit. So dia punya formula V equals to punca kuasa GM/R2. So saya masukkan yang R2 tu sama dengan 9.03 darab 10 kuasa 6. So saya dapat 6.66 darab 10 kuasa 3 ms negatif 1. R tu ni R apa Oh, R je lah. R tu adalah R saja. R sahaja. Okay. Thank you. 20 kg satellite is orbiting the Earth at an altitude of 190 km. The radius and mass of the Earth are 6.4 times 10 power of 6 and 6.0 darab 10 kuasa 24. Calculate the gravitational potential energy of the satellite. So, mula cari dulu dia punya R. H tambah dengan R Earth. Dapat 6.59 darab 10 kuasa 6. Lepas tu cari gravitational potential energy guna rumus tu. Negatif GM mass
Earth darab dengan mass satelit. Lepas tu dapat jawapan tu. Energy apa unit dia, Zarina? Energy. Ni apa yang awak cari ni apa sebenarnya? U ni apa? Gravitation. U ni adalah energy. Energy. So energy unit dia apa? Jangan confuse, U tu bukan velocity tau. Oh, ya U ke? tu joule. Joule. Mesti dia Salah. confuse. Dia mesti confuse. U tu adalah velocity. U tu adalah energy. Ya. Okay. Okay. Medum dah letak dah. Baru keluar. Oh ya, okay. Okay. So cari period, kita guna formula T sama dengan 2 pi punca kuasa R cube per GM, M besar. So R kecil tu cara nak cari dia R besar tambah H. So R besar tu radius of the earth. So 6.4 times 10 power of 6 tambah dengan H tu 150 darab 10 kuasa 3. Saya tukar dalam meter yang altitude 150 km tu. So dapat R dia 6.59 darab 10 kuasa 6. So masukkan nilai R tu dalam formula, nilai G yang constant 6.67 masukkan, and then kira dapat 5313.36 saat. Okay. Okay, Farah. 100 kg asteroid is located between the Earth and the Sun. The distance of the asteroid from the center of the Earth is 1.5 times 10 power of 10 m, and from the center of the Sun is 1.37 times 10 power of 11 meter. The mass of the Earth and the Sun are 6 times 10 power of 24 kg and 2 times 10 power of 30 kg. Respectively, determine the A magnitude and direction of the resultant force of the asteroid. Formula untuk resultant force F sama dengan G_mm bahagi R kuasa 2. Mula-mula saya cari resultant force dekat Sun. G 6.67 darab 10 kuasa negatif 11. M untuk Sun 2 darab 10 kuasa 30 darab dengan M kecil, berat untuk asteroid 100 bahagi dengan R, dia dah bagi 1.37 darab 10 kuasa 11 kuasa 2. Lepas tu cari resultant force untuk Earth, sama je tapi tukar jadi M besar tu untuk Earth 6 darab 10 kuasa 24 dan R untuk Earth 1.5 darab 10 kuasa 10. Lepas tu saya tolak. Okay, so arah kamu tolak siapa? Yang Sun Besar. tu tolak Earth. Maksudnya asteroid tu ke kanan? So daya dia ke mana? Ke Earth. Daya bersih. Daya bersih dia arah Earth ke arah Sun. Sun lah. Arah Sun Sun. tolak arah Sun. Itu daya bersih dia yang hijau tu ya. Definitely. To left ya. Saya guna formula A equal to GM per R kuasa 2. So asteroid tu arah ke Sun. So kita ambil lah mass Sun dengan mass Sun dengan daripada asteroid ini ke center of Sun. So kita masuk nilai dia dapat jawapan. Okay. Bagus. Okay. Alright, so kita settle